Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, seperti kita tahu, malam-malam kita akan hidangkan kisah-kisah seram untuk korang semua. Yang pastinya kali ni ada kelainan untuk anda semua. Ya. Kelainan yang macam mana tu, Pis? Kali kita hadirkan tetamu undangan. Okay, mantap Kali ni kita bawa direct tu Ya, depan-depan Okay, dan kali ni kisah yang aku dapat tahu, kisah yang ingin disampaikan adalah kisah berkenaan jin, gangguan jin pada bulan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu kan, di dalam Islam kita sendiri pun mengatakan syaitan tu telah diikat pada bulan Ramadan. Aku pun tak berani nak kupas banyak pasal benda ni. Apa yang aku boleh katakan yang berdasarkan ceramah yang aku dengar, jin dan syaitan ni adalah bangsa yang sama, tapi makhluk yang berbeza. Di mana syaitan ni dijanjikan akan masuk neraka selama-lamanya. Yes. Manakala jin ni, dia ada jin kafir dan jin Islam. Dua jin ni bukan layak lah, maknanya golongan ni adalah yang akan masuk ke syurga ataupun neraka. Dan ada setengah yang berpendapat yang diikat pada bulan Ramadan itu adalah syaitan. Manakala jin ni tidak diikat. Dan manakala kalau korang masih buat dosa pada bulan Ramadan, korang adalah syaitan. Betul. Apa yang kau cakap ni sama macam apa yang aku baca dalam komen di YouTube. Oh, ya. Okay, biar aku baca Komen ni datangnya daripada cik ke puan tak pasti, daripada cik Bila Amjah namanya. Dia katalah syaitan ni dengan jin ni memang berbeza. Dan syaitan tu merupakan sejenis sifat. Sebab tu manusia-manusia jahat ni kita cakap perangai macam syaitan. So bila tiba Ramadan ni, pintu-pintu syurga serta ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maknanya yang diikat itu perangai syaitan tu sendiri. Manakala jin itu bebas berkeliaran. Conclusionnya, jin bukan syaitan dan mereka tidak diikat. Okay, faham. Itu adalah orang kata pendapat. Selebihnya kita wallahualam bertanyalah pada orang kata yang lebih arif berkenaan jin dan syaitan. Bukan aku bukan pakar. Fas'alu alla kuntum in zikri la ta'lamun. Dan maka kalau tak tahu, bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahuinya. Allah. Okeylah, tanpa membuang masa lah kepada anda yang sedang menonton Santai Chill, terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan hari ni kita bersama siapa? Katanya Encik Hakim, datangnya dari, kita perkenalkan dia. Ya, dipersilakan. Saya Hakim daripada Melaka. Saya datang sini sebab nak cerita pengalaman sebenar lah. Bulan puasa 2 tahun lepas. Ini berkaitan dengan family saya sendiri. Masa tu petang lah, nak masuk maghrib. Mak saya pergi belakang rumah untuk siram pokok bunga. Biasalah perempuan kan, bila petang-petang pergi belakang rumah siram pokok bunga, tengok bunga. Masa tu bulan puasa. So lagi dalam 20 minit nak berbuka tu, kita orang pun standby lah dekat depan untuk berbuka kan. So mak saya ada dekat dalam bilik. So kita orang panggil lah. Dah azan masa tu, kita orang panggil untuk buka. Dia makan. Dia makan sekali. Lepas makan, dalam 20 minit lepas tu dia panggil. Dia kata, dah buka ni, tak ada apa ke nak makan? Tapi tadi dia dah makan. So kita orang semua satu family pelik, sebab tak pernah macam tu kan. So first time, lepas makan tu banyak jugalah dia makan. Lepas tu lepas 20 minit
Dia panggil. Dia macam marah lah. Dia kata, kenapa dah buka ni tak ada siapa nak hantar makanan, asal tak makan. So kita orang adik-beradik semua macam tadi dah makan. So ingatkan macam main-main lah. Lepas tu sama juga, malam pun sama juga. Malam sama. So kita orang adik-beradik semua memang dah rasa pelik lah bulan puasa kan. Lepas tu apa yang dia makan tadi? Kalau dia kata dia tak makan apa-apa, so dia dah macam mengamuk, lapar. Dia dah mengamuk macam lapar. So call lah abang lagi seorang kan. Call abang lagi seorang, tanya asal ni kan. Lepas tu dia kata maybe nyanyuk kot. So macam pelik kan, asal nyanyuk pula. Sebab tak pernah, kalau nyanyuk kan ada simptom-simptom awal. So kita orang pelik macam tu. Pelik macam tu. Start tengah malam, dalam pukul 2 pagi tu mak saya gelak. Gelak, dia bukan gelak biasa, dia mengilai. Dia memang mengilai lah. Memang sebiji pontianak punya. Bukan orang cakap gelak-gelak ke apa benda ke. Memang dia ni. So kita orang masuk bilik, kenapa mak gelak? Lepas tu dia tanya, kau siapa? Memang asal pula ni kan. So memang kita orang ingat macam nyanyuk ke benda ni tiba-tiba. So memang meremang juga kan masa tu kan. Sebab asal macam ni pula. Lepas tu dia cakap melalut. Dia cakap macam apa tu, orang asli lah yang kita tak faham bahasa. Dia cakap terbelit-terbelit. Lepas tu dia gelak. Dia gelak, kita orang marah dia. Asal pula ni. Lepas tu dia dah cakap macam tu, dia gelak-gelak lagi lah. Dia memang mengilai. So kita orang memang dah rasa lain macam lah. So kita orang call abang-abang yang daripada tu balik rumah, datang Melaka tengok, ni dah ada jadi lain ni. So kita orang pun decide lah bawa jumpa ustaz ke apa kan. So bawa jumpa ustaz, memang dia tak kenal. Apa tu, dia pun tanya, kau siapa? Anak sendiri dia tak kenal. So kita orang bawa jumpa nenek, pun tak kenal juga. Dia tanya, kau orang ni siapa? Dia tanya. Padahal tu yang pelik tu, asal macam ni kan. Benda tu jadi tiba-tiba. So besoknya kita orang pergi bawa jumpa ustaz. Bawa jumpa ustaz semua, pergi Senawang, pergi Seremban, pergi KL. Lepas tu lah dah jumpa. Sebab mula-mula bawa pergi hospital, ingatkan ada nyanyuk ke apa. Tapi diorang cek, doktor kata tak ada apa-apa, okey. Lepas tu memang lain lah, kelakuan dia memang sebiji budak-budak. Bila kita orang cakap, dia gelak. Bila kita orang ni, dia marah lah. Dia marah tapi dia tak marah. Dia tengah marah tapi dia gelak. Dia gelak bukan gelak ha-ha macam tu. Dia mengilai. Dia mengilai, lepas tu dia senyum. Dia mengilai, dia senyum. Memang rasa lain lah. Memang nampak bukan dia, watak budak kecil. So kita orang panggil ustaz lah. Datang ustaz. Ustaz berubat lah. Ustaz berubat, pegang ibu jari kaki, dia jerit. Dia jerit, dia maki lah. Dia kata, sakit lah bodoh, itu ini semua. Memang menjerit. Lepas tu dia gelak. Dia gelak, dia kata, kau nak apa ni? Lepas tu dia gelak. Okay, so lama juga lah benda tu jadi. Memang lama. So kita orang pergi jumpa ustaz bersama, pergi hospital. Hospital kata tak ada apa-apa. So kita orang pergi jumpa ustaz semua. Ustaz tu tak boleh berubat. Tak boleh berubat. So memang ikhtiar lah macam-macam. Sampai mak saya masa tu terus masuk ward, terus kena stroke otak. Terus kena stroke otak. Lama lah, berbulan juga kena stroke otak. Memang dia tak kenal semua orang. Masa tu lagi seminggu lagi nak raya masa tu. So family datang semua, memang dia tak kenal langsung lah. So kita orang macam takkan nyanyuk macam ni. Kalau nyanyuk ni dia macam ingat-ingat lupa. Lepas tu kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia lupa. Tapi ni dia tak kenal langsung. Nenek sendiri, mak sendiri dia tak kenal, semua dia tak kenal. So kita orang memang expect benda lain lah. Sebab bulan puasa kan, tak adalah ingatkan ada jin ke apa benda ke. Sebab orang kata bulan puasa ni setan kena ikat semua. So tak ada lah fikir benda sangat. So jumpa macam-macam ustaz lah. Jumpa macam-macam ustaz. Diorang kata ni ada benda. Ada benda. So tak dapat detect lagi masa tu benda apa dia cerita. Tak dapat detect. Jumpa ustaz. Ustaz kata dia tak boleh berubat benda ni. Benda ni kuat, dia kata. So kita macam, apa benda ni? Memang lama lah kita orang tukar-tukar ustaz kan. Sebab ustaz ni ada yang jenis yang boleh berubat, ada yang ustaz dia tak boleh nak berubat. So dia suruh ikhtiar benda lain. Dia suruh ikhtiar. So memang kita orang call lah ustaz. Memang cari lah macam-macam ustaz yang orang cakap apa, ustaz yang betul-betul boleh ubat kan. So pergi Senawang semua, pergi Melaka, area Melaka memang dah cari habis lah. Lepas tu bila siang ni dia akan terbeliak, mata dia akan terbeliak sebab dia stroke otak. Dia kena stroke otak. So dia terbaring, dia akan terbeliak je. Mata dia akan tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Lepas tu ada masa dia tersentak, macam dia terkejut. Terkejut. Lepas tu menangis. Dia macam ada benda block dia lah. Untuk tu dia nak bercakap tapi macam tak boleh. So dia block. Tahu-tahu air mata dia dah mengalir dah.
Dah beralih. So tak boleh lah, kita orang adik-beradik semua family tengok memang sedih lah, menangis lah mak sendiri. So ikhtiar lagi, macam-macam lah, pergi sana sini. Benda tu jadi, memang lama lah, berbulan-bulan nak jadi, 5-6 bulan benda tu jadi. Memang lama. So bila hari raya pun memang tak ada mood lah nak raya. Seminggu lagi nak raya dah kena macam tu. So memang orang cakap apa, family saudara yang datang pun semua memang tak kenal lah. Diorang datang rumah je salam lah, mak saya gelak. Memang dia gelak. Asal gelak ni kan, memang mengelak. Diorang gelak lah. So diorang macam sakit kot. Tak tahu pun benda tu, tak expect apa-apa. So memang orang cakap apa, dia gelak tu memang bila dengar auto meremang. Dia bukan, orang cakap susah nak cakap dia gelak macam mana, tapi bila tengok reaction muka dia, bukan muka dia akan nampak macam orang tua. Muka dia memang akan nampak muka lain. Lepas tu dia meremang. Tu memang orang cakap first time lah benda tu jadi. Sebab sebelum ni kita dengar kalau benda-benda macam ni orang cakap tahyul lah, orang cakap apa, mengarut ni, tak percaya kan semua kan. Tapi bila kena kat family sendiri, kena kat batang hidung, memang kita akan percaya lah benda-benda ni. Sebab yelah, orang cakap memang tak kena, so memang diorang tahu cakap je lah. Bila kena kat family sendiri, memang rasa lah dia punya rasa apa, mistik dia tu, seram dia lain macam tu memang ada. Hakim lah. Masa mak mengilai tu kan, ada beritahu tak waktu malam tu kenapa dia mengilai? Sama dia lapar ke atau dia nak main-mainkan orang dalam rumah tu ke? Ada, dia mengilai, lepas tu dia panggil. Tapi kita orang macam pelik lah sebab dia tak panggil nama. Dia panggil, oi dekat depan tu, sini kejap. So macam memang sebab yang duduk pun adik perempuan kan, so memang takut lah. So diorang memang tak berani masuk. So kat situ yang laki 2 orang je, saya dengan adik saya. So memang adik pun tak kerti tak boleh nak masuk lah sebab malam kan. So kita orang plan masuk serentak. Tengok kan, buka pintu, tengok. Kita orang buka je pintu, dia pandang dia senyum. Lepas tu dia gelak. Tu kita orang tanya, mak kenapa ni? Mak asal. Lepas tu dia gelak, kau siapa mak kau? Dia kata macam tu. So memang kita orang macam tak boleh tahan lah. So memang menangis lah tengok dia macam tu kan. Sebab tak pernah nampak benda ni, berpuluh tahun hidup tak pernah nampak. So bila kita tengok macam ni, suara dia pun lain. Memang suara dia memang suara budak. Dia jadi auto, dia ambil karakter budak habis lah. Lepas tu punca yang dia jadi budak tu sebab lepas kita orang dah berubat semua, lepas tu macam-macam lah, kita jumpa ustaz semua. Lalas ustaz pun tak boleh berubat. So kita orang ada saudara seorang, dia terpaksa lah, dia tengok terlampau macam orang cakap kesian. Dia tengok kesian sangat. So dia ambil risiko lah untuk ubat. Dia ambil risiko untuk ubat. Rupa-rupanya memang punca dia jadi macam tu semua sebab dia tersepak anak jin masa maghrib tu. Sebab tu karakter anak jin tu, yang budak-budak tu, masuk dekat diri mak saya. Sebab tu dia akan jadi karakter macam tu. So berubat lama lah, memang lama. So kita orang berubat dekat rumah nenek. Benda tu berinteraksi lah dengan mak saya. Saya punya saudara tu, dia keluarkan dia punya kadam tu semua. Dia bercakap. So benda tu dia cakap, dia kata, dia marah lah. Dia kata, kenapa kau sepak anak aku? So yang saudara saya ni pula cakap, yang sepak ni manusia, so diorang tak nampak dengan mata kasar. So dia suruh minta maaf lah. Dia kata maafkanlah dia tak tahu, dia tak nampak. Kalau dia tahu takkan dia nak sepak semua. So lama jugalah buat macam tu. So masa saya tengok tu pun memang tak berani lah nak tengok kan. Sebab benda first time nampak depan mata semua. So memang tak boleh nak tengok. Dah jadi macam tu. Lepas tu mak saya dah start okey sikit lah. Dah start okey sikit sebab dah tahu punca apa semua. Dah tahu punca dia sepak anak jin. Tapi saudara saya pula yang jadi sakit. Sebab ustaz-ustaz sebelum ni tak nak berubat. Sebab bila dia berubat, mak saya elok, tapi sakit dia akan jadi kat ustaz tu. Tu punca ustaz-ustaz ni semua dia tak boleh berubat. Sebab dia tak nak tanggung risiko untuk sakit tu. So saudara saya tanggung sakit. Lepas berubat tu, seminggu tu lepas berubat tu, saudara saya sakit. Diorang beli makanan, nak makan, sekali nak makan benda tu jadi pasir. Makanan tu jadi pasir. So memang sakit lah, diorang sakit. Yang berubat tu yang sakit. Bini dia masakkan semua. Time dia nak makan, benda tu jadi pasir. Tak boleh makan. Sebab tu dia sakit, sebab dia tak boleh makan. Apa yang dia nak makan tu jadi pasir. Memang mengamuk lah benda tu mengamuk sebab mak saya tersepak anak dia. Tu yang
pelik. Benda tu jadi sebab bulan puasa kan. So memang tak expect. Lepas dah jumpa ustaz apa semua, dah lama lah benda tu jadi, berbulan, 5-6 bulan juga. Lepas dah settle, terus mak saya pun memang orang cakap 360 darjah lah berubah. Memang berubah habis. Bukan berubah apa, memang jadi orang yang betul-betul takut lah. Takut betul. Semayang tak tinggal, nampak azan terus memang siap-siap. Lepas tu tulis surah apa semua, 24 jam tengok ceramah. Sebab kita tak tahu apa yang dia rasa. Dia rasa masa dia kena macam tu, rasa macam stroke. Memang wah, kita orang pun macam tengok ni dah jadi lain ni, sampai semua minta maaf kan. Takut, tak expect kan benda-benda macam ni. Sebab doktor sini kata stroke otak. Benda stroke otak tak boleh lah kita macam cakap dengan banyak hidup. Kita cakap tapi dia tak tahu. Dia tenganga je, tenganga, lepas tu mata dia terbeliak. So memang Tak ada respon lah. tak ada respon lah. Kita orang yang macam koma kan, macam tak boleh nak buat apa. So macam-macam lah ikhtiar buat sana sini, sampai tak tidur tengah malam, habis duit. Sebab ustaz berubat pun bukan murah kan. Dia tengok ada cas-cas semua, tapi tak ada function juga. Rupanya ustaz-ustaz tu pun semua tak nak berubat sebab dia takut. Dia takut benda tu balik dekat dia je. Risiko-risiko tu dia tahu, tapi sebab takkan dia nak tolak. So dia akan cakap, dia akan try lah, dia akan cuba kan. Dia akan cuba. Cuma dia kata benda ni kuat. Dia kata benda tu kuat, dia susah nak buang. So yang saudara saya ni pula, dia memang ni juga. So dia tengok kesian lah. Dia tengok sampai tak kenal anak-anak apa semua. So dia kesian tengok anak-anak macam tu semua kan. So dia ambil lah risiko ni untuk ubat. So seminggu tu memang dia sakit lah. Dia sakit, dia tak boleh makan apa semua, muntah-muntah habis. Sebab tu dah lepas berubat tu dah 2 tahun ni. Benda ni jadi dah 2 tahun dah. Tapi tak elok lagi. Dia elok, dia okey, tapi tak okey macam dulu lah. So sebelum, kalau bulan puasa ni, kalau kita ingat tak ada hantu ke, tak ada setan ke, tapi benda tu ada, jin. Sebab kalau orang cakap yang bulan puasa ni akan ikat tu, cuma orang cakap apa, setan-setan yang kuat je. Setan yang kuat je yang kena rantai semua. Tapi iblis, jin ni ada. So tu je lah. Cuma kena dengan tak kena je. Okay, yang saudara, pakcik saudara tu, macam ni keadaan dia sekarang? Maksudnya dia dah pulih kembali ke, ataupun kesan tu masih ada lagi? Lepas dia dah berubat tu, memang kita orang tak ada jumpa lah. Sebab macam ada pantang larang dia kot. Sebab supaya macam kita orang jumpa nanti, benda tu akan ni balik, Akan menguatkan balik lah benda kot. tu akan balik. So memang lepas berubat tu memang tak jumpa sampai sekarang. Cuma diorang call, bini dia call, dia punya orang rumah dia call, dia cerita lah yang dia kata laki dia tak boleh makan. Sehari dia masak je, benda tu jadi pasir. So laki dia tengah sakit sekarang. So memang kita orang pun tak boleh nak buat apa lah. Sebab kita orang boleh buat apa je, sebab tak ada ilmu macam dia kan. So dengar macam tu pun memang baru tahu lah kenapa ustaz-ustaz ni semua tak boleh berubat. Sebab dia tahu benda ni kuat lah. Jin ni kira lah. Jin ni kuat. Diorang boleh nak buang, tapi bila diorang buang, benda tu takkan buang macam tu. Dia akan pindah dekat yang orang ubat tu. Sebab tu diorang tak nak ambil risiko. Dan mak dah kembali normal lah. Nak kata normal, tak normal juga, tapi lebih baik lah daripada sebelum ni. Dia kena ajar kita buat. Masa dia start okey tu, kita macam orang cakap apa, pulihkan orang yang hilang ingatan. Kita kena ajar dia nama, kita kena ingat ni siapa semua, sampai tulis kat kertas. Tulis kat kertas nama setiap adik-beradik, semua tulis. Jadi sekarang dia dah ingat ke anak-anak sekarang dia ingat lah. Cuma ada masa-masa dia tak ingat lah apa benda yang dia cakap kan. Benda tu ada efek lah sampai sekarang. Dia tak boleh pulih macam dulu lah. Perit Mat. Benda cerita ni bagi aku dah benda yang baik, memainkan emosi kita, Mental kita. Mental kita satu keluarga kan. Yang paling sedih bila orang yang cuba bantu tu pun orang kata Kena tempias. Sebab aku pun rasa benda tu macam mana rasa benda tu kan. Bagi aku benda tu sedih. Bila kita berkorban untuk orang tu, pada sama kita juga sakit. Faham. Pada sama kita kesian juga dengan orang tu. Tapi orang kata ialah, orang kata ujian untuk setiap seorang tu kan. Tuhan bagi ujian untuk mak dia, pada sama Tuhan bagi ujian untuk saudara dia, untuk bantu keluarga dia. Begitu. Kalau kita nak tolong pun bukannya tak nak, tapi serba salah. Kalau kita serba salah. Kalau kita tolong, tempiaskan dekat kita juga. Okey, Hakim, jadi masa dia kata berlaku sebelum raya tu kan, jadi raya masa tu, tahun tu jadi macam mana? Memang berjalan lancar ke, ataupun memang dalam kedukaan ke orang kata? Memang dalam kedukaan lah. Memang kita orang baju raya ke, nak cat rumah apa semua memang tak ada mood lah. Sebab
Yelah dah family mak sendiri kan. Kalau orang lain maybe boleh ni lagi, tapi mak sendiri yang duduk sendiri. So memang diorang adik-beradik balik kampung pun memang untuk jumpa mak je. So bila mak dah kena macam tu, memang tak beraya lah cerita dia. Sebab tengok mak dah macam tu, dah macam kita balik raya nak tengok mak, tapi kita tengok bukan mak kita. Macam tu. So memang apa tu? Sebab First time lah. Start tahun raya. Ni lah first time yang jadi macam ni. Okey, itu kisah pertama daripada Hakim sendiri. Kisah berkenaan tersepak hantu jin menyebabkan 2 tahun 2 tahun keluarga dia orang kata bermain dengan emosi. Satu kisah yang menarik untuk anda semua. Okey. Dan menginsafkan lah bagi aku dia menginsafkan lah. Okey, kita pendengarkan kisah 2 daripada Hakim pula. Persilakan. Okay, kisah kedua pula pasal arwah ayah saya lah. Arwah ayah saya ni fotografer. So dia fotografer Indonesia dengan Malaysia. So memang dia akan ulang-alik lah antara dua negeri ni, antara dua negara ni, Indonesia Malaysia. So bila diorang pergi Indonesia ni, fotografer kan, so orang kat sana kenal. So bila kenal arwah ayah saya ni, bila sekali arwah ayah saya ni nak balik ke Malaysia, diorang mesti akan bagi buah tangan. So bila diorang bagi buah tangan tu, macam arwah ayah saya ni suka barang-barang lama lah, barang-barang antik semua. So masa tu dia ada bagi satu ni hadiah lah bagi dia. Dia bagi arwah saya tu hadiah. Dia bagi keris. Keris tu keris lama. So yelah, orang yang suka barang antik ni mesti dia ingatkan benda tu macam barang antik, suka untuk kolektor, untuk disimpan. Value lah, harga. Value lah benda tu. So dia ingatkan benda tu biasa je. Daripada Indon kan, barang-barang orang bagi tu. So ayah saya memang menyimpan lah. Menyimpan lama ada simpan dekat rumah. Dia simpan lama dekat rumah tu, macam-macam lah. Keris dia bagi semua. Okay, lepas tu yang punca yang dapat tahu daripada keris ni, punca yang masa saudara saya yang itu hari yang berubat mak saya tu, dia datang rumah. Masa tu dia scan lah rumah. Dia scan rumah tu, kat situ yang punca yang dia dapat tahu ada benda dekat dalam rumah. So apa benda? Yang benda tu kan tak tahu apa benda. Dia kata kau cari dekat rumah kau ada satu benda balut kain kuning. So memang seharian tu punggah rumah, tak tahu apa benda. Tengok tak ada. Lepas tu dia tak boleh bagi tahu. Saudara saya kata kau cari je, benda tu tersembunyi tapi ada kain kuning. So memang kita orang cari tengok baju kuning, tengok tak ada apa. Dia kata diorang tak boleh bagi tahu. Dia tak boleh nak bagi tahu benda tu kat mana. Tapi benda tu ada kat rumah. Nak elokkan mak, kena bawa keluar dulu benda tu. Tu punca yang dapat tu lah. So memang semua dah sepah kan, cek dekat rumah semua tak ada. Sampai cek atas bumbung kan, tengok, ingatkan adalah benda-benda kuning tu, tapi ingatkan benda tu, tapi bukan. Padahal benda tu ngam-ngam kat depan rumah tergantung. Keris kan, barang-barang kolektor. So memang kita orang tak expect berlangsung lah benda tu. Kita orang jumpa, dia kata tak ada. Lepas tu dia kata ada, kau cari je sampai jumpa. Sampai benda tu marah. Saudara saya tu jadi marah lah. Dia kata kau cari je benda tu. So kita orang cari lah. Cari. Lepas tu lama juga lah, berapa hari kat cari. Lepas tu dah jumpa, call saudara saya tu. Saya kata benda tu macam mana? Dia kata benda tu tajam. So memang dia kata benda ni bukan kau punya, kau dapat dari orang. So kita orang macam apa benda ni, memang pening kan nak fikir kan, nak cari banyak barang dekat rumah bukan satu. So memang tengok barang memang kita orang cari habis-habis. Tengok dekat belah atas, dekat atas bilik semua tak ada juga. Memang tak pernah terfikir lah benda tu, keris tu kan. Lalas abang saya jumpa keris tu, dia sajalah, dia ingatkan biasa-biasa je saja lah. Dia kata keris ke? Lepas tu saya kata keris. So yang kita macam serius lah keris, ingatkan keris biasa-biasa je. Okay, dia suruh bawa keris tu. Okay, masa dia datang rumah, masa tu dia bawa keris tu, rupanya dekat keris tu ada saka pada Endon bagi benda tu. Dia ingatkan dia nak macam, dia bagi kat ayah saya lah benda tu. So dia nak macam ayah saya jaga benda tu. Ayah saya tak tahu pun benda tu ada isi. So dia ambil macam biasa, dia terus gantung kat rumah. So masa mak saya yang punca yang jadi kena berlawan benda tu, sebab dalam rumah tau, benda tu macam berlawan. Macam yang saka kat dalam keris tu ada kat rumah. Lepas tu main mak saya ni pula, yang pontianak tu pun kat dalam rumah. Diorang duduk sekali. So diorang macam berlawan. Benda tu berlawan. Tu yang jadi macam
Menyukarkan lagi keadaan Dia jadi lah. macam berlawan. So mak saya lah yang akan jadi mangsa. Sebab yelah, kalau diorang cakap apa yang tak sama kan daripada Endon kan, daripada Endon dengan yang ni, dia mesti akan bergaduh. Itu yang punca dia jadi teruk. Mak saya jadi teruk. So kita orang pun ambil keris tu. Dia buat macam-macam, tengok pulangkan balik. Dia suruh pulangkan balik. Pulangkan dekat orang Indon Dia ke? suruh pulangkan dekat orang tu. Sebab dia kata keris ni bukan keris biasa, keris Endon punya. Tapi yang kat dalam keris tu bukan biasa-biasa, yang kuat. So memang diorang tak boleh buang. Sebab kalau yang tahu Indonesia punya benda-benda macam ni memang lagi kuat lah daripada Malaysia punya kan. Sebab kat belah sana, belah-belah Indon tu, benda macam ni dah normal lah. Kebanyakan bagi diorang dah normal benda-benda ni kat dalam barang antik. So punca yang jadi macam tu, sebab saudara saya tu dapat scan lah. Kalau tak, sampai sekarang lah memang tak dapat detect langsung benda kat keris tu ada isi. Sebab benda tu tergantung kat dalam rumah. So kalau ada benda-benda something yang masuk daripada luar, dia akan jadi macam bergaduh. Bila jadi bergaduh tu yang kita akan nampak efek seseorang ni berubah apa semua kan. Punca kat situ lah. Rupanya bila kat dalam rumah tu, benda tu dah jaga kat rumah tu. Yang Endon tu punya saka tu, dia jaga rumah tu. So bila yang mak saya ni tersepak anak jin tu, dia masuk, so dia akan jadi macam belaga. Benda tu belaga. Bila benda tu belaga tu, efek jadi macam tu. So bila dah buang, mak saya lepas elok berubat tu, dengan keris tu dia bawa balik. Dia bawa balik, tapi mandi ni lah, sirat limau apa semua macam biasa lah. Dia suruh mandikan dekat air sungai yang mengalir. Dia suruh buang buah limau tu, jangan buang dekat ni, dia nak buang dekat sungai yang mengalir. So kita orang pun macam aduh dekat mana nak cari kan. So kita orang jalan mana sungai yang macam baru lepas hujan ke apa benda, buang je. Dia kata asalkan jangan buang dekat tempat yang air yang tenang. Dia nak air yang mengalir deras. So kita orang buang lah. Kita orang buang tengah malam. Esok tengok dah makin okey. Tengok mak saya macam dah makin okey. Rupanya memang punca daripada situ lah. Punca dari situ belaga. So lepas tu kita orang check apa benda yang barang pada Endon tu semua memang kita orang bawa keluar atau buang terus. Sebab memang tak boleh simpan. Sebab dia orang check, memang kebanyakannya yang dapat daripada Endon ni, yang arwah saya dapat ni, semua ada isi. Tapi tak nampak. Sebab kita tak nampak kan, benda orang yang tahu je tahu benda tu. So ayah saya pun orang dah bagi takkan nak tolak. So kita kalau orang bagi pun kita takkan tolak kan. So kita akan ambil. So ingatkan benda tu biasa. Bila check rupanya apa benda yang pada Endon tu semua ada isi kat dalam dia. Tu yang memang lepas tu terus buang keluar, nampak dah makin okey lah. Rumah pun macam dah tak macam dulu. Sebab mula dia datang, saudara saya datang tu, dia dah keliling satu rumah. Dia dah scan, dia dah kata macam ada benda, ada lain macam dalam rumah ni. So memang punca daripada tu lah, barang-barang yang dapat daripada Endon. Okey, itu kisah kedua, kisah berkenaan keris kan. Itu macam kita tahu kan, keris ni selalu sinonim. Bukanlah sinonim masuk benda ni. Maksudnya kebanyakan keris-keris yang dulu-dulu, kebanyakan diorang letak pendamping dekat keris tu. Dan menyebabkan kita orang yang tak tahu benda ni, bila dapat keris tu, rupanya keris tu adalah saka. Dan nak bertanya, masa setiap kali keberadaan keris tu di rumah, macam mana pertembungan Keris tu dengan Pontianak Pontianak, maksudnya dia akan, mak punya reaction tu lebih agresif ke? Tak ada. Bila masuk rumah, masa tu lah dia akan nampak macam jadi lain. Sebab selagi benda keris tu ada kat dalam rumah, selagi tu lah dia akan nampak watak dia macam memberontak tu. Sebab punca dia daripada situ lah. Selagi keris tu ada, dia akan melawan sampai dia mainkan mindset lah, mindset mak saya tu semua. Dia akan jadi macam tu. Tu yang bila ustaz berubat apa semua, tak boleh, benda tu tak boleh. Sebab benda tu memang dah belaga. So selagi tak bersihkan rumah, tak ni, sebab masa tu pun dah baca Yasin semua, dah baca Yasin, dah dindingkan balik rumah semua. Tengok still sama. Rupanya sebab keris tu ada lagi dalam rumah, tak dapat nak detect mula-mula. Maknanya bila dah pagar rumah ni still sama. Sebab benda tu masih ada lagi dalam rumah. Faham. So dia tak bagi kesan yang optimum lah. Sebab masa scan rumah tu pun memang saya kata pagar je rumah. Benda tu memang ada, benda tu banyak je. Masa dia scan tu, dia tengok benda-benda tu banyak je kat belakang rumah. Tapi sebab dia dah pagar, so benda-benda tu takkan masuk lah kat dalam rumah. Tu yang dia ingatkan. Biasa kan luar rumah yang jadi macam lain kan. Tapi bila dia check dalam rumah, dia dah pagar pun still ada. So rupanya daripada luar, memang daripada luar lah orang cakap. Dia belaga dengan jin pada Endon tu. Maknanya dia ada kaitan lah. Memang ada kaitan lah.
Sebab benda tu belaga. Ah. Jin yang dah lama duduk dalam rumah tu, dia tak boleh dengan jin yang baru masuk. Itulah sebab susah sangat nak sembuh aku rasa. Tu yang susah nak sembuh lah. Faham. Jadi masa yang selepas lah aku nak tanya pada cerita yang pertama sekali tadi tu. Masa mak tersepak anak jin tu, pontianak tu. Jadi lepas daripada peristiwa tu, sekarang kawasan tu macam mana? Maknanya mak engkau still siram pokok bunga kat belakang tu ke, ataupun dah clean dah belakang kawasan tu? Dah tambak balik semua, tapi dah buat ni lah. Sebab dulu belakang tu hutan. So memang tak ada siapa pun yang nak keluar tengok hutan. Tapi on tour kan, so dia pun keluar lah. Dia ingatkan macam tak ada apa-apa. So lepas dia dah masuk semua, malam tu lepas maghrib tu terus dia lepas buka dia makan, terus dia panggil. Masa dia panggil tu yang start macam lain tu. Lepas dah macam-macam dah berbulan-bulan ni baru dapat tahu yang rupanya dia punca yang utama dia jadi macam tu sebab tersepak anak jinnya. Jin tu main-mainkan dia. Itulah bila aku dengar kisah pertama dan kedua ni kan, aku teringat satu kisah daripada ustaz aku sendiri tau. Masa tu ustaz aku selalu kadang datang rumah aku urut bapak aku stroke. So kisah ni berkenaan dengan seorang pemuda. Pemuda ni dia anak buah kepada jiran aku selang 3-4 pintu lah. Dia pemuda ni duduk Terengganu. Dan pada zaman dia sekolah menengah sampai umur dia tak silap aku 22, 23. Dia gila. Gila. Maksud dia lahir bukan gila, tapi dia gila. Tapi hospital kata dia ni normal. Keadaan dia gila tu macam mana? Sama ada tingkah laku dia? Tingkah laku macam dikatakan Mak Hakim sini. Macam tu reaction. Dia gelak, macam tak ada, orang kata macam tak ada sebab. So bapak dia ni dah bawa berpuluh-puluh ustaz, tak boleh berubat. Orang kata tak tahu apa punca dia. Tak sama ada, tak tahulah sama ada dia orang tak boleh nak berubat atau benda tu kuat ataupun apa. Bertahun sampai bapak dia macam dah tak tahu nak buat apa dah. Sampailah malam tu ustaz aku duduk dekat rumah aku, tengah urut bapak aku. Jiran aku datang lah, sembang-sembang kan. Lepas tu cerita lah pasal masa tu kebetulan anak buah ni dibawa ke Melaka, konon nak try berubat kat sini. Ustaz pun dia tanya, Ustaz boleh berubat kan? Ustaz aku pandang lah. Kenapa? Sebab saya ada anak buah, tahu. Dah tahu dah. Dah tahu. Asalnya selang apa pintu tu dia dah tahu lah. Power. So sebab macam tu ustaz boleh ubat ke? Tak boleh lah malam ni saya penat sikit. So selang 2 hari tu baru datang. So masa ustaz aku nak pergi ke rumah jiran aku, yang pemuda tu dah gelak-gelak tahu. Dia tak payahlah bawa di sini, tak payah bawa. Ustaz aku dah tahu lah. Ustaz aku berdiri depan pintu rumah, terus dia diam, pandang. Ustaz aku kata, tadi dah itu lagi tunggu kan. Ini dah sampai lah. Dia diam. Diam. Ustaz aku duduk lagi dia cemas. Dia ke belakang. Sebab selama ni orang berubat dia macam relax, dia boleh gelak-gelak, dia boleh ketawa-ketawa. Macam mempermainkan orang. Dia mempermainkan ustaz-ustaz yang ada. Kali ustaz aku duduk, dia diam. Takkan dia tadi macam dia apa, ustaz aku siap peli kan. Tadi macam beri sangat, ni senyap lah. Dia diam. Tak nak gelak. Lepas tu ustaz aku dah buat watang ruqyah semua. Sidik tak boleh nak pulang kan. Maksudnya dia dapat makhluk tu, dia kena pulang balik makhluk tu dekat tempat asal Terengganu. Ustaz kata tak boleh ni. Ustaz kenapa? Bukan tak boleh nak ubat. Dia kata boleh ubat. Dia kata makan masa yang panjang dan kita kena pergi ke tempat tu balik. Maksudnya terpaksalah ustaz aku dengan 2 lagi anak murid dia bawa pemuda ni pergi ke Terengganu. Sepanjang nak pergi ke Terengganu tu, dia dah tahu makhluk tu dah tahu, jin tu dah tahu yang dia nak kena hantar balik. Sepanjang dalam kereta tu dia gelak, tak payahlah hantar, kita duduk balik kat sini. So dia gelak. Ustaz aku, tak apa kan. Kena bertahun-tahun lah duduk dalam badan dia. Kita balik rumah. Bawa sampai ke Terengganu, barulah bawa ke satu tempat tu, tempat di mana macam mak dia tersepak. Tapi dia terlanggar. Aku tak tahu makhluk apa yang dia terlanggar. Dia terlanggar alam sana punya, memang kuat. Dia buatkan benda tu geram sampai sekarang dia duduk kat badan bertahun-tahun. Daripada dia sekolah menengah, silap aku umur 14 ke 15 sampai ke 22. Dia punya tahap gila sampai ni. Tapi masa call tu pun sebelum dia nak pergi ke Terengganu tu,
ustaz aku ada call bapak dia. Sebab kita nak kena minta izin tau. Sebab ini anak dia. Kan? Kita nak kena, sebab beruban ni ambil risiko. So ustaz aku tanyalah dekat bapak dia. Masa tu ustaz aku marah kat bapak dia. Sebabnya ni anak makcik ni kita nak berubat ni. Saya nak minta izin lah, nak berubat semua. Atau pulang lah ustaz, ustaz nak bagi minta berapa duit. Loh ustaz aku dengar minta duit tu dia mengamuk. Pop, macam ni lah ustaz, anak pakcik ke nak mati ke, itu punya pasal saya tak nak berubat. Ini tu pulang, sebenarnya bukan kerja saya. Nak pulih pun nanti anak encik kan. Terus dia diam. Lepas kena ceramah ustaz aku panjang lebar. Okey. Macam ni nak berubat ni, bawa pergi Terengganu. Bawa pergi Terengganu. Sepanjang Terengganu tu lah, dekat 2 hari ustaz aku berada. Dia dah gelisah bawa rupanya baru tahu yang dia ni terlanggar jin dekat satu tempat tu. Okey, lepas dia dah pulih, dah letak balik jin tu ke tempat asal dia, dia dah kembali belum normal. Dia hampir 30% okey. So ustaz aku kata jiwa dia dah tak ada. Kosong, jiwa dia mati. Masa je dia dah sepanjang dia hidup, dia dah tinggal iman dia tak ada dah. Dia tak semayang semua dah, orang kata dah resahkan gila. Sebenarnya tak gila, iman dia dah kosong. So ayah dia pun kata lah, ni nak buat apa ni ustaz? Anak awak dah, kita dah pulihkan balik. Cuma satu je, iman dia tak ada dah. Jiwa dah tak ada, jiwa hati dah tak ada. Macam mana ni ustaz? So macam mana? So ustaz aku kata satu je cara dia yang tinggal. Dia kena pergi duduk dalam pondok. So dia hantar ke pondok ke Kedah. Daripada Terengganu hantar ke Kedah, satu pondok ni. So dia dalam 70% masih belum waras. Duduk kat pondok seminggu. Kau rasa apa berlaku kat Tafiz tu? Kena kacau. Tak, dia berlari dalam keadaan bogel. Sebab dia dalam keadaan tak waras lah. Dia tak waras. Dia otak dia cuba untuk menyutralkan balik. Sampai warden pondok tu telefon ustaz aku. Ustaz, ni macam mana ni? Tak apa, biarkan. Nanti seminggu ke 2 minggu nanti dia baik tu. Dia tengah menyutralkan balik. Otak jiwa dia semua tengah ni. Dia reset balik. Duduk seminggu budak pondok macam biasa. Buat tak tahu, lari bogel. Tengah-tengah mengaji esok, lari bogel. Guling-guling bogel. Macam tu kan. Sampai lepas seminggu, masa tu dekat azan maghrib ke apa, baru dia tersedar. Tersedar. Dia bertanya dekat semua orang yang ada kat pondok tu, saya kat mana? Barulah ustaz pondok tu call ustaz aku, kata ustaz, dia dah sedar dah. Dah sedar dah? Alhamdulillah dah sedar dah. Lepas ni jangan bagi keluarga dia datang dalam tempoh setahun, bagi dia rawatan jiwa. Maksudnya ajar dia balik ilmu-ilmu agama yang lama dah tak ada. Makan dengan zikir. So dia start benda tu, dia tanya dia dah umur berapa, dah bertahun-tahun rupa dia tak tahu umur dia berapa, nama dia apa semua dia tak ingat. Dia betul-betul hilang sepanjang berapa tahun tu dia hilang. Dia pulih balik lah setahun. Lepas setahun tu barulah keluarga dia benarkan balik jumpa dia, dan dia pun dah kembali normal. Alhamdulillah kembali normal balik. So bila aku dengar, faham lah situasi apa yang dia Hakim tu. Benda ni memang take time. Dia kena, orang kata, betul-betul jumpa ustaz yang mampu merawat. Orang kata memang tak semua ustaz yang orang kata dia ustaz jin ni ada tahap level dia. Ada yang orang kata ilmu dia lebih tinggi, boleh lawan lah. Bukan lawan, boleh mengubati. Dia bergantung pada ustaz tu dan individu tu juga. Itulah kisah, aku kata kisah yang bagi aku kisah yang lebih kurang sama yang dikongsikan oleh Hakim. Bila kata pasal jin ni, dia main pasal mental ni, aku takut habis. Lagi bila macam mana nak buat ni? Kita tak nampak dia. Kalau kita terlanggar, dia kacau kita punya mental. Betul lah. Kalau kau tanya aku aku pun tak boleh nak menjawab benda ni. Sebab benda ni ustaz aku lebih kata pada kita diri sendiri kita, hati kita, iman kita kan. Benda tu ibaratnya macam yang akan lawan kau tu selebel dengan hati kau. Dia macam contohlah, kan orang kata kalau kau ilmu lebih banyak, yang hantar tu pun bukannya biasa-biasa. Betul tak? Aku rasa macam tu lah. Sebab tu lah kita ni, kita makan bukannya saja dengan makanan, tapi kita pula isi juga kita punya hati. Apa makanan untuk hati tu, itulah zikir, selawat, tasbih. So, macam Hakim sendiri pun kata mak dia pun dah pulih, dah kembali macam dulu. InsyaAllah aku rasa ada jalan dia lepas ni. Kita tak tahu. Itu saja cerita daripada Encik Hakim. 2 kisah yang bagi aku menarik. Tersepak anak jin dan juga barang yang dibawa pulang dari Indonesia mempunyai isi. Jadi Encik Hakim ada apa-apa nasihat untuk disampaikan kepada penonton Santai Chill? Nasihat saya, kalau ambil sesuatu pada orang yang kita tak kenal, walaupun baik pun macam mana pun, tapi datang pada jauh ke, jangan terus ambil lah. Kita pun tengok-tengok dulu barang macam mana. Jangan ingatkan orang takkan bagi kita sesuatu benda yang menarik suka-suka.
dia mesti akan bagi macam barang-barang lama ke apa, dia takkan bagi suka-suka lah. Biasa benda-benda yang macam tu memang ada isi lah. So sebelum buat apa-apa tu Research memang, dulu lah. Research lah dulu semua. Jangan terus ambil. Sebab bila kita ada benda ni, bila kita ambil je, kita pegang je, benda tu terus akan jadi kita punya. Macam contoh ada saka pindah macam tu kan. Okay, bersaka tu kat dalam tu, bila kita ambil, dia akan anggap kita terima dia. So memang terus kita akan bela dia lah benda tu. Sebab tu kalau balik daripada mana-mana apa, benda yang kita nampak di sini bukan semua benda. Kita boleh nampak benda tu kalau yang barang-barang yang antik. Barang-barang antik, barang-barang lama yang kita nampak pelik. So sebelum ambil tu fikir-fikir dulu lah. Sebab takut dah kita terambil benda lain kan. Lah, jangan suka ambil lah barang kan. Gua kata barang antik je meskipun dalam hutan, dalam tepi laut pun ada batu-batu kan, yang unik kan. Kadang-kadang ada juga isi je. Jangan main sekati ambil. Demo tak kena barang. Dan daripada cerita Hakim sendiri, aku boleh simpulkan ni lah. Macam kita selalu, orang tu selalu pesan minta izin. Tak benar yang bukan minta izin. Lebih baca kata, bila kita lalu sesuatu kawasan lah, lagak orang kata gelap macam hutan ni kan, dia terlanggar pun dekat area hutan kan, kita mulakan dengan bismillah. Bismillah tu yang akan menyebabkan jin setan tu berlari bertepiaran. Jadinya insyaAllah itulah cara untuk hindar daripada tersepak. Bila kau tanya tadi soalan tu, baru aku terfikir betul lah, inilah cara untuk daripada tak nak tersepak ke, terlanggar ke. Kita baca, mulakan bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Bila kau cakap ni aku teringat habis. Teringat juga. Okay. Semua kau nak ingat. Okay, kau ingat juga. Okay. Itulah orang kata, orang tu dulu kata kalau nak kencing memang tempat yang kita baru datang kan, tok net tumpang kencing, jangan buat macam tu. Kita ada sebaiknya kita mulakan dengan ayat Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kerana Nabi Sulaiman ni orang kata pemimpin segala jin, segala haiwan dan juga tempat-tempat ni. Jadi kepada anda, macam mana dengan cerita malam ni? 2 kisah yang menarik daripada Encik Hakim dan 1 kisah daripada Hafiz sendiri. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Mohon support kami guys. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.